1, 2, 3 dengar insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita bersama dalam satu majlis, iaitu kita ingin membina satu kesedaran, kefahaman untuk sama-sama kita mendekati tarbiyah Al-Quran, tarbiyah Islam. Dan mudah-mudahan dengan persiapan kita untuk membina kekuatan ini, kita akan diberikan oleh Allah barakah insya-Allah dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah pilih kita untuk masuk dalam redha Dia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta ke Allah supaya Allah bebaskan kita daripada dunia ini menuju kepada redha Dia dan syurga Dia, dan juga menjauhkan daripada neraka Dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT, kita mulakan dengan kita mentajwidkan syahadah kita sepenuh hati kita, sepenuh iman kita, yakin kita, untuk kita mengucap dua kalimah syahadah. Syahadah yang pertama kita ucap, kita minta Allah jauhkan daripada syirik, jauhkan daripada perkara yang membawa kepada murtad. Syahadah yang kedua kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan. Syahadah yang ketiga kita minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan la ilaha illallah bersama syahadah, dan matikanlah aku dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita syukur pada Allah. Pada hari ini kita akan sambung insya-Allah tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah untuk faham, dan kemudian kita boleh amalkan. Setelah kita bincang 2 hari yang lepas, semalam dan kemarin, kita berbincang berkenaan dengan bagaimana sebenarnya hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat sayang kepada kita, amat-amat mencintai kita. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sayang kepada kita dan sentiasa membantu kita, menolong kita, melindungi kita. Jadi kita dah bincang dah bagaimana tidak ada alasan
Tidak ada sebab untuk kita tak sayang Allah. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Jadi kita dah bincang dah bagaimana sesungguhnya kasih sayang Allah itulah yang menghantar kita pada hari ini dengan iman, dengan Islam, dan memberikan kepada kita kekuatan. Jadi saya berharap tuan-tuan, puan-puan sekalian, saudara-saudari sekalian dapat merasakan sesuatu dalam hati kasih sayang Allah ni. Kita nak rasa kasih sayang Allah sehingga kan setiap kali kita solat, setiap kali kita sembahyang, setiap kali kita sembahyang, kita rasa kita sedang berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kita rasa rindu nak sembahyang. Rindu nak sembahyang. Kalau boleh nak sembahyang aja. Kalau boleh nak bercakap dengan Allah, sebab Allah gambarkan kepada kita bahawa setiap kali kita solat, maka setiap kali itulah kita berbual dengan dia, bercakap dengan dia. Allah menyaut kita punya panggilan. Kita punya panggilan dalam Fatihah yang kita baca itu kan. Jadi sehingga menyebabkan seorang yang kenal Allah, seorang yang nak dekat Allah itu, dia rasa apa? Dia rasa rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu dengan Allah ni, dia sentiasa nak solat. Bila solat tu dia seronok. Terutamanya masa bahagian membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah pun jawab, hamba aku puji aku kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamba aku puji aku lagi kan. Maliki Yaumiddin. Hamba aku puji aku juga. Yang mula-mula puji tentang terima kasih, syukur kepada Allah sekalian alam ni kan, bagi macam-macam kat kita. Lepas tu bila kita kata baca Alhamdulillah, kita baca dengan rasa hati yang rendah diri kan. Lepas tu Ar-Rahmanir-Rahim, kita puji pula Allah. Allah ni Ar-Rahman, pengasih, penyayang, pemurah kan. Maliki Yaumiddin. Yang ini kita sedih sikit. Sedih sikit daripada yang mula. Yang tadi gembira dan rendah diri, yang ni sedih. Dialah pemilik pada hari Yaumiddin, hari akhir, akhirat. Dialah, kita bayangkan kita kat padang mahsyar, kita bayangkan kita di yaumul hisab, kita bayangkan kita dalam keadaan susah kat sana kan. Kita bayangkan engkaulah pemilik hari akhirat ya Allah. Jadi kita bayangkan kita nak menghadap dia. Bukan sedih sebab kita nak menghadap dia, sedih sebab kita bawa dosa, bawa kelemahan. Maliki Yaumiddin, kaulah pemilik ya Allah, Yaumiddin, hari akhirat kan. Lepas tu Allah jawab, hamba aku puji aku kan. Kemudian kita baca pula apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau aku sembah ya Allah, engkau sahaja aku sembah kan. Wa iyyaka nasta'in, pada engkau aku minta pertolongan, hanya pada engkau aku minta ya Allah. Maka Allah pun jawab, ini antara aku dengan dia, ini rahsia antara aku dengan hamba aku, dan bagi hamba aku apa yang diminta. Itu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bagi aku. Ini bagi aku dan hamba aku. Allah bagi kan. Dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Kita pun amin kan. Amin maknanya kita minta kan siratal mustaqim tadi. Kita minta hidup bersama Al-Quran. Ini orang yang kenal Allah, yang sayang Allah ni, dia rindu nak sembahyang, ternanti-nanti nak sembahyang. Habis sebelum sembahyang zuhur, dia sembahyang sunat qabliyah. Lepas sembahyang zuhur, dia sembahyang pula ba'diyah. Dia ambil peluang pula sembahyang yang lain. Solat sunat syukur ke apa, sunat hajat ke apa. Lepas tu masuk asar. Sebelum asar dia sembahyang qabliyah. Lepas asar dia dah tak boleh sembahyang, lepas asar tak boleh sembahyang kan. Jadi dia baca pula Quran. Jadi ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Malam pun dia tertunggu-tunggu juga. Malam nak bangun malam, tertunggu-tunggu sebab dia sayang ke Allah. Jadi kita pun nak rasa macam itulah, sayang ke Allah. Sebab Allah sentiasa sayang pada kita. Jadi pada hari ini insya-Allah kita sambung, kita melihat kan, setelah kita bincang semalam tentang bagaimana bukti Allah cinta, sayang kepada kita, maka hari ini kita nak melihat pada diri kita.
apakah tanda-tanda Allah sayang pada kita, ataupun tanda-tanda Allah sayang kepada diri kita ni, pada diri kita. Iaitu macam saya gambarkan semalam surat cinta lah kan. Allah ada bagi surat kat kita. Allah bagi surat kat kita, maka kita nak terima surat tu kan, kita tengok rupanya kita ada secret admirer. Kalau manusia bagi surat, ada secret admirer. Secret admirer yang paling besar apa dia? Paling hebat sekali, Allah cinta sayang kat kita, maka dia bagi surat. Jadi apakah tanda-tanda cinta Allah kepada hamba-Nya? Ini kita akan tengok insya-Allah. Yang pertama sekali, tanda-tanda cinta Allah kepada kita, kepada hamba-Nya itu ialah kita dia memelihara kita. Dia memelihara kita daripada dunia. Jadi salah satu tanda cinta dia kepada kita, kita ni dipelihara daripada dunia. Jadi dia tidak membiarkan dunia makan kita, menguasai kita. Jadi dia tidak akan membiarkan kita 24 jam hanya melihat dunia sahaja. Jadi jika kita telah mula mengingati Allah, maknanya kita dah mula mengingati Allah, dah mula boleh berzikir, boleh ibadah dalam setiap aspek, setiap hal kan. Kalau boleh 24 jam sentiasa ingat Allah, maka itu tandalah Allah telah mengutuskan surat sayang dia, surat cinta daripada kita. Maknanya kita boleh ingat dia. Yang pertama sekali, kita bebas daripada dunia. Maknanya dalam hidup kita ni kan, ada masa-masanya kita teringat Allah, kita zikir kat dia, kita rasa seronok baca Quran, kita rasa seronok sembahyang, kita rasa seronok buat baik, tolong orang, maka itu tandanya Allah membebaskan kita daripada dunia pada masa itu. Jadi kalau kita dapat membebaskan kita daripada dunia 24 jam, 24 jam kita ingat Allah, 24 jam kita kan ibadah kepada Allah, setiap saat kita beribadah kepada Allah kan, setiap saat macam yang kita baca dalam takbiratul ihram tu kan, takbiratul ihram dan doa iftitah kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca sesungguhnya sembahyang aku kan, inna salati wa nusuki, penumpuan hidup aku, wa mahyaya, hidup aku seluruhnya, apa yang aku buat, wa mamati, dan kematian yang aku sedang menuju kepadanya, semua tu lillahi rabbil alamin. Bila kita dah boleh mengingati Allah, terikat dengan Allah setiap ketika, setiap saat, maka itulah Allah dah utus surat kat kita. Allah dah suruh. Ingat kepada Allah ni adalah merupakan satu rahmat, satu warkah cinta daripada Allah. Allah bagi ketuk hati kita sikit. Allah ingatkan kita pada dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan menjaga hamba-Nya yang beriman. Jadi kalau kita beriman pada Allah, Allah akan jaga. Sesungguhnya Allah akan menjaga hamba-Nya yang beriman, dan Dia akan mencintainya. Allah akan sayang pada hamba-Nya yang beriman, seperti kamu menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kamu, kerana kamu takut pada kematiannya. Jadi Allah akan jaga orang beriman itu. Kemudian Allah akan sayang pada dia. Orang beriman ni, tuan-tuan ada iman tak? Kalau tuan-tuan puan-puan ada iman, alhamdulillah. Kalau saudara-saudari ada iman, alhamdulillah. Maka itu maknanya Allah jaga kita. Allah jaga kita. Itu surat itu. Ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Abi Asim dan Al-Baihaqi. Hadis sahih. Nak sebut kat sini kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila Dia dah mula menyintai kita secara iman, mula kita beriman pada Dia, Dia jaga kita. Beriman aja Dia jaga. So jangan bimbanglah. Apa kita nak bimbang? Kita ada Allah. Dalam kehidupan kita ada Allah kan. Apa kita nak bimbang? Allah jaga kita. Ini hadis sahih tuan-tuan. Allah jaga kita. Kalau kita beriman, Allah jaga kita. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi gambarkan, jika kamu melihat Allah memberikan dunia pada hamba-Nya, kamu melihat Allah memberi dunia kepada hamba-Nya. Orang tu dapat rumah, kaya, ada kereta, ada kesihatan yang elok kan. Hebat. Dunia dia hebat.
kerana maksiat yang dia sukai. Kerana maksiat yang dia suka. Dia buat maksiat tapi dia dapat dunia. Dia tak beriman. Dia kafir, kufur. Dia buat maksiat tapi Allah bagi dia. Bagi kaya, exam dapat A, kan? Harta banyak, keluarga banyak, terkenal. Orang sanjung dia, orang politik, sanjung lah kan. Maka itu hanyalah istidraj, waktu belaka. Allah kan bagi pada dia istidraj. Allah bagi pada dia kan lanjuran. Allah bagi dia waktu masa kan sebelum dia azab. Sebelum dia. Sebab apa? Dia buat maksiat tapi Allah bagi. Sebab tu kita hari ni kalau kita hidup dalam maksiat tapi kita dapat semua kita dapat. Apa kita dapat? Kita dapat duit, dapat harta, tapi kita bermaksiat. Hati-hati. Hati-hati sebab mungkin Allah sedang memberikan lanjuran kepada kita, lanjuran istidraj. Jadi kalau kita tengok seorang hamba itu diberikan dunia, kemudian dia buat maksiat, bagi lagi, tambah kaya lagi, dia tipu orang, tambah kaya, maka sebenarnya Allah sedang menghukum dia. Jangan kita ingat dunia ni tanda Allah sayang. Allah sayang kita, dia bukan bagi dunia, dia pelihara kita daripada dunia. Dia pelihara kita daripada tipu daya dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayat daripada hadis ini. Walamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Surah Al-An'am ayat 44. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata tadi, bila kamu tengok orang Allah bagi dunia kat dia tapi dia buat maksiat, maka itulah istidraj. Maka Rasulullah pun baca ayat Allah. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Ketika mana mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Mereka ni lalai. Mereka ni kufur, bermaksiat. Tetapi nampak dapat dunia. Kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka gembira apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan tiba-tiba. Habiskan mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Jadi kalau kita Allah jaga daripada dunia, itu maknanya Allah sayang kita. Jadi hari ini kalau kita boleh zikir ke Allah, ingat ke Allah, beramal mengenangkan akhirat, lebih banyak kita meninggalkan dunia ini dalam hati kita, tak mau benda tu. Walaupun kita tangan kita gunalah dunia tu, tapi hati kita tak mau. Allah jadikan hati kita mengingati dia berbanding dunia tadi, maka itu tanda Allah sayang kat kita. Itu Allah bagi surat. Surat apa? Surat cinta. Bahawa Allah sayang kat kamu. Teruskan zikir. Bila kita seronok baca Quran, macam kita tak seronok tengok maksiat, tak seronok tengok, kita seronok baca Quran, itu tanda Allah bagi surat kat kita. Yang kedua, di antara tanda-tanda cinta Allah kepada kita, dia mengutuskan kepada kita tandanya, dia menjadikan hamba-hambanya hamba yang saleh. Dia berikan kepada hambanya itu kekuatan untuk berubah dirinya menjadi saleh. Yang kedua, tandanya bila kita dah mula boleh beramal. Kita dah mula boleh beramal, menjadi seorang yang saleh, yang baik. Kita menuju kepada kesalehan. Kita perbaiki diri kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan amal kita, dah mula berzikir, dah mula baca Quran, dah mula bertafakkur, dah mula tolong orang. Sebelum ni bakhil, kita mula sedekah, dah mula dah. Maka itu tanda Allah SWT telah mengirimkan kepada kita surat cinta dia. Kita kena syukurlah. Allah bagi kita dah mula. Dulu nak tengok orang pun susah kita nak terima dia, nak tolong dia, nak sebagainya. Sekarang dah boleh dah. Dah boleh mula sembahyang mula khusyuk. Saya baca komen sebahagian daripada tuan-tuan tulis, sebelum ni tak sembahyang tarawih, tahun ni dapat sembahyang tarawih, rasa seronok sembahyang tarawih walaupun tak berniaga, dia tak dapat apa dipanggil? Tak dapat income, tapi dapat seronok sembahyang. Itu tanda-tanda tu. Meskipun
pada permulaan kepada kesalehan. Maksudnya baru nak mula. Walaupun kita tak pernah sembahyang, baru nak sembahyang, baru nak belajar baca Quran, baru nak belajar menghafal Quran, baru nak belajar berzikir, baru. Kan? Tetapi setiap langkah menuju kepada kesalehan itu, itulah surat daripada Allah. Tanda cinta Allah pada kita. Jadi bila kita mudah nak sembahyang, mudah nak berzikir, mudah nak baca Quran, mudah nak mendekati amal soleh, maka itu tanda Allah bagi surat kat kita tu. Allah sayang kat kita tu. Dia bagi kemudahan-kemudahan untuk mengamalkan dengan amal yang soleh. Maka bersyukurlah pada Allah. Contohnya seorang wanita. Dia tak mau pakai tutup aurat. Tak mau pakai tudung. Tak mau pakai tudung. Tetapi dia dah mula sembahyang. Dah mula baca Quran. Tapi tudung tak pakai lagi. Dia tak tutup aurat lagi. Kan? Tapi dia dah mula sembahyang, mula baca Quran, mula zikir-zikir, mula mendekati majlis ilmu, maka itulah tanda dia sedang menuju ke lorong-lorong cinta Allah. Ni boleh buat satu cerita ni kan. Berjalan di lorong cinta Allah kan. Berjalan di lorong cinta Allah. Ini maknanya walaupun kita tak perfect lagi, kita ada kelemahan, banyak dosa, tapi kita dah mula dah. Dah mulakan perjalanan kita duduk dalam tarbiyah. Dah mula perjalanan kita islah. Dah mula perjalanan kita mendekati amal soleh. Itu maknanya Allah dah bagi surat kat kita. Ni surat cinta. Itulah surat cinta tu. Kemudahan buat amal soleh tu surat cinta Allah. Allah sayang kat kita, dipilih kita. Dipilih kita untuk beramal. Itu kita seronok. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni hadis sahih tuan-tuan. Inna Allah azza wa jal yu'ti dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dunya wa la yu'ti dina illa liman ahabba Allah faman a'tahu Allah ad-din faqad ahabbah. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia pada yang dia cintai. Allah memberikan dunia pada yang dia cintai dan yang dia benci. Tapi Allah bagi dunia kepada orang yang dia sayang dan orang yang dia tak sayang, yang dia benci. Tetapi dia tidak memberikan kesedaran beragama. Dia tidak memberikan din. Kan? Allah bagi dunia ni pada orang yang dia sayang dan orang yang tak sayang, orang dia benci. Tetapi Allah Subhanahu tidak memberikan kesedaran agama ni. Kan? Wala yu'tid din. Allah tak bagi agama pada dia, kesedaran agama. Kecuali illa liman ahabballah, kecuali mereka yang disayang oleh Allah. Yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbah. Maka siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ataupun diberikan kesedaran oleh Allah tadi itu, maka dia akan dicintai oleh Allah. Maknanya dia dah mula proses diri dia lah. Dah mula meningkatkan diri dia, mula beramal perlahan-perlahan. Tak apa, perlahan pun tak apa. Dah mula bertaubat, walaupun taubat, buat taubat, tapi dah mula bertaubat. Sebelum ni tak bertaubat langsung, tak terfikir. Tak terfikir nak sembahyang, tak terfikir nak baca Quran, tak terfikir nak berzikir, tak terfikir. Kan? Tapi dah mula berjalan. Mula berjalan tu maknanya tanda Allah sayang kat kita. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum ni nak dengar ceramah ni berat aja. Tapi lah ni sekarang ni kan, saya buat setengah jam tunggu. Saya buat 1 jam tunggu. Kan, bukan saya buat lawak-lawak pun. Kan, tapi kita diberikan kekuatan untuk tunggu, untuk ikut. Ini tanda Allah sayang. Allah sayang. Kita dah mula memilih majlis-majlis ilmu berbanding dengan sinetron. Contohlah kaum ibu kan. Maka jika kita mendapatkan diri kita mengarahkan, kita berjalan menuju kesalehan itu, maka itulah surat sayang daripada Allah. Surat sayang daripada Allah. Allah bagi kita boleh beramal. Subhanallah tuan-tuan. Itu tanda Allah sayang kita ni. Allah sayang kita. Jadi yang ketiga ialah kita tanda sayang Allah pada kita bila dia memberikan kita kefahaman agama. Kita mula dapat ilmu. Jadi bila kita mula-mula beramal, ada rasa nak amal,
Lepas tu kita meningkat amalan kita dengan ilmu. Kita dapat hidayah. Maka kita meningkat sedikit demi sedikit. Contohnya Quran. Mula-mula kita belajar macam mana nak tengok Quran. Tengok aja Quran, pegang aja. Lepas tu kita tengok makna-makna dia aja sikit-sikit. Lepas tu kita mula belajar tajwid macam mana nak baca. Lepas tu bila dah baca, maka kita pun menghafal. Lepas tu kita pun mula menyampaikan kat orang. Itu semua tanda Allah sayang kat kita. Bila kita dah boleh menghafal tu, tanda Allah sayang. Jadi kalau kita mula tidak menghafal, adalah benda yang Allah hukumkan kita. Contohnya, kita dah beramal, kita negatif pula, ke belakang pula. Beramal kita berhenti, tak ke belakang. Maka tu adalah dosa kita buat. Kita carilah dosa tu. Allah Ta'ala nak hukum kita masa tu, kita pun bertaubat, minta ampun. Antara tanda-tanda Allah sayang kepada kita, ialah dia menjadikan kita seorang yang tenang. Dia menjadikan kita seorang yang tenang. Inilah sifat Allah Al-Latif. Dia menjadikan kita seorang yang tenang. Maknanya sebelum ni mungkin kita seorang emosional, seorang panas baran, seorang yang bergelojak dengan berbagai-bagai perasaan. Dan kita seorang yang sentiasa lalai. Tiba-tiba kita dalam keadaan tenang, hati mula tenang. Tenang tu Allah hantar surat kat kita. Tenang tu adalah merupakan cinta Allah kat kita. Kita tenang. Baca Quran tenang. Baca zikir-zikir tenang. Kita sembahyang tenang. Kita rasa tenang. Tenang tu adalah merupakan surat cinta daripada Allah. Allah hantar surat. Lepas tu bila saya sebut semalam, bila kita ada masalah, baca Quran. Ada masalah, baca Quran. Kalau di akhir zaman ni tuan-tuan dan puan, apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih. Di akhir zaman, ketika Dajjal keluar, maka pada masa itu, ramai yang akan mengikutnya dari kalangan wanita. Ramai yang mengikut dari kalangan wanita. Ini kita ramai wanita sini. Ramai perempuan ikut Dajjal. Kenapa? Agaknya kenapa? Jadi kita tanya soalan ni. Kenapa agaknya ramai perempuan ikut Dajjal di akhir zaman? Kenapa? Maka kita akan dapati bahawa mereka mengikut Dajjal kerana emosi mereka ataupun kerana perasaan mereka sukakan kepada nafsu. Sukakan kepada nafsu. Sebab tu saya sebut tadi dalam kuliah duha, saya sebut tadi sikit Saya sebut bagaimana, apakah beza laki-laki dan perempuan. Kenapa Nabi sebut perempuan banyak ikut Dajjal? Perempuan banyak ikut Dajjal. Kenapa? Sebab beza dengan laki ni, perempuan emosinya tinggi. Laki-laki akalnya tinggi. Sebab itulah laki jadi pemimpin. Laki ni akalnya tinggi. Perempuan ni kena ikut cakap laki-laki lah. Kalau soleh, kalau benda tu baik, kena ikut. Sami'na wa ata'na. Kalau benda tu soleh, baik, kena ikut. Sebab laki-laki ni akal tinggi. Dia fikir dia panjang. Perempuan emosi dia tinggi. Laki-laki kena bersama dengan menjaga wanita, sebab dengan wanita tu boleh membina kelembutan hati dia. Maknanya hati perempuan tu boleh membina daripada laki yang garang, yang tegas tadi, yang hanya fikir logik je, kepada emosional, boleh berperasaan. Berperasaan lah. Tapi kenapa perempuan banyak? Sebab emosi ni sebenarnya adalah merupakan perkara yang cukup dekat dengan nafsu. Cukup dekat dengan nafsu kita. Syahwat kita. Sebab tu perempuan-perempuan yang tidak menjaga emosinya, hatinya, nalurinya tadi, maka mudah ikut Dajjal. Jadi macam mana nak bagi emosi itu terjaga, terpelihara di akhir zaman? Tak lain ialah ketenangan. Tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah inilah kekuatan. Tenang bersama Allah kekuatan. Sebab tu kita tengok, hari ni kita tenang dengan apa? Kalau yang laki-laki, tenang dengan apa? Tenang dengan bola sepak. Tenang dengan movie. Perempuan tenang dengan masak dan sebagainya. Jadi kita tengok tenang. Kalau tenang bersama Allah, Alhamdulillah. Jadi sebab itulah kita kena tengok sini. Saya sebut kan, 3 perkara. Kalau memberi ketenangan pada kita, Alhamdulillah. Mana carilah hati kita pada 3 perkara. Yang pertama, solat. Solat memberi ketenangan pada kita. Alhamdulillah.
Kalau solat, kita tak rasa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Solat memberi ketenangan pada kita. Alhamdulillah. Solat menyebabkan kita serabut beban. Tak elok. Yang kedua, Quran. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran, kita tenang. Baca Quran, kita tenang. Itu maknanya, alhamdulillah, itu surat cinta daripada Allah. Yang ketiga, zikrullah. Zikrullah. Kita zikir. Bila ingat Allah, kita tenang. Jadi bila kita lihat di sini, dan salah satu daripada perkara yang kita kena lakukan ialah kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan solat, dengan zikir, supaya kita dapatkan ketenangan. Jangan tenang dengan bola sepak. Jangan tenang dengan game. Jangan tenang dengan movie. Jangan tenang dengan apa? Dengan masak. Tenang bersama Allah. Masak, berzikir bersama Allah, tenang. Jadi sebab itulah Al-Latifnya Allah, lembutnya Allah, maha lembut, maha halus Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia akan memberikan ketenangan. Ketenangan. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Jika Allah ingin kebaikan kepada penghuni satu rumah. Jadi rumah kita ni, jika Allah ingin menjadikan satu kebaikan pada rumah kita itu, maka dia akan masukkan dalam rumah itu Al-Latifnya, tenang. Rumah tu tenang. Jadi kalau rumah serabut, balik rumah serabut. Ada orang balik rumah serabut. Jadi akhirnya dia pergi keluar. Dia jalan-jalan pergi kat padang golf, jalan-jalan kat tepi pantai, jalan-jalan kat mana-mana. Dia balik rumah serabut. Dengan rumah dalam keadaan tak berkemas lah, apa contohlah kan. Balik serabut. Dia keluar rumah. Jadi rumah ni sekiranya dia menjadi satu ketenangan pada penghuninya, maka dia adalah merupakan satu tanda yang Allah SWT telah menghantar satu surat sayang dia pada rumah tu. Tahniah lah macam itu kan. Kemudian yang kelima ialah tanda-tandanya, antaranya macam saya sebut tadi, mudah melakukan taat. Yang tadi saya sebut, dia dah mula masuk dalam lorong-lorong melakukan ketaatan. Yang ni mudah sangat nak buat taat, mudah sangat nak tolong orang, mudah. Sensitif dalam ibadah. Jadi itulah tanda Allah sayang kat kita. Maka dia memudahkan hamba-Nya untuk melakukan ketaatan, mudah buat baik. Yang keenam pula, sulit melakukan maksiat. Pada masa sama, sulit buat maksiat, susah nak buat maksiat. Kan? Jadi bila kita nak buat maksiat je, kita rasa payah. Nak buat maksiat rasa payah. Ada je penghalang. Ada je benda yang tak jadi. Tak kenalah. Nak buat maksiat ni, nak buat tapi tak jadi, tak dapat, tak boleh kan. Maka itu tanda Allah sayang kita, Allah jaga kita. Kita kena tengok sensitif ni. Kadang Allah dia jaga kita macam-macam, tapi kita tak sensitif. Tak sensitif. Maka di sini kita lihat orang yang diberikan oleh Allah surat cinta dia, sayang dia kepadanya, bila dia nak buat benda maksiat, dia tak boleh buat. Susah nak buat. Mungkin ada kat kita kan. Kita ada lagi rawasib jahiliah ni. Karat-karat jahiliah ni, tapi kita nak buat susah. Ada je. Merasakan sangat sulit. Maka ni maknanya Allah sayang pada kita. Allah pelihara kita. Kemudian yang ketujuh ialah husnul khatimah. Husnul khatimah. Kematian yang baik. Inilah kematian yang baik, ini special. Special. Di antara tanda sayang Allah kepada kita, dia memberikan kematian yang baik kepada kita. Menutup umur kita dengan amal soleh. Menutup umur kita dengan amal soleh. Maka dia mati dalam keadaan melakukan amal soleh. Ini maknanya tanda Allah sayang kat orang tu lah, kat kita lah. Dan ini sangat penting. Di mana sebahagian manusia menghabiskan umurnya dalam ketaatan, tetapi ia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, jika satu kaki aku di dalam syurga dan kaki aku yang lagi satu di luar syurga, maka aku belum aman. Ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jika kita melakukan maksiat, jadi bila kita buat maksiat, takutlah kematian datang masa tu. Kita sebelum ni kita buat macam-macam. Kita puasa, kita sembahyang, kita bangun malam, baca Quran, buat dakwah, macam-macam kita buat. Tiba-tiba kita buat maksiat. Maka ketika buat maksiat tu, takutlah mati, kematian sampai waktu tu. Tak mustahil.
Kita jangan ingat kita dah buat banyak amal, baik-baik semua. Dah banyak berdakwah, dah banyak berjuang, dah banyak bersedekah, dah banyak tolong orang, dah banyak macam-macam. Kita ingat kita dah confirm. Confirm dah masuk syurga Allah. Confirm dapat redha Allah. Belum tahu. Bila kita bermaksiat tu, bila masih maksiat, malam. Bila masih maksiat, siangnya. Bila kita bermaksiat tu, takutlah masa tu mati. Mati masa tu. Bila kita mati ketika bermaksiat, maka kita adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Jadi bila kita buat maksiat, jadi maknanya orang yang sayang Allah ni, dia menjauhi maksiat. Dia menjauhi maksiat. Dia tak bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tak maksiat pada Allah? Kerana dia sayang Allah. Maka Allah memberikan kepada dia husnul khatimah. Husnul khatimah. Maka jika kita melakukan maksiat, takutlah. Maka orang beriman ni, dia bimbang dengan maksiat. Lebih lagi daripada bimbang dengan benda lain. Dia bimbang dengan dosa dia lebih. Kenapa dia bimbang dengan dosa dia? Kita ni kan. Kita bimbang tak dengan dosa kita? Kita tak bimbang. Kita tak takut sebab apa? Kita ingat umur kita panjang lagi. Umur kita panjang lagi. Aku baru umur 40 tahun. Aku baru umur 30 tahun. Baru umur 20 tahun. Kan? Boleh buat maksiat lagi. Panjang umur lagi kan? Tak. Kita tak tahu. Jadi orang yang beriman dia takut maksiat ni. Sebab dia bimbang. Ketika maksiat, tiba-tiba masa itulah ajal. Masa itulah ajal dia. Maka jadilah dia su'ul khatimah. Dia bimbang. Dan Abu Bakar pun bimbang, apa lagi kita. Jadi sebab tu bila kita sedang bermaksiat, kita sedar kita sedang bermaksiat, tinggalkan. Tinggalkan. Menyesal. Tinggalkan. Jangan biarkan diri kita bersama maksiat. Dan bila kita meninggalkan maksiat itu, maknanya Allah dah bagi surat sayang kat kita. Allah bagi surat sayang. Kita nak kena rasa tu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, setiap suasana kita nak rasa sentuhan kasih sayang Allah. Setiap suasana. Kita ada 4 suasana. Kita ada 4 suasana. Yang pertama, suasana taat. Kita boleh beramal. Kita boleh berzikir. Boleh baca Quran. Boleh beramal. Amal soleh. Suasana taat. Kita nak rasa sayang Allah pada kita. Maka kita pun rendah diri kat dia. Kita tak takjub dengan diri kita. Kita tak sombong dengan diri kita. Kita tak rasa diri kita je pandai, beramal, kuat, baik. Kita rasa diri kita baik. Kita syukur Allah bagi. Syukur, kita rendah diri. Kita rasa taufik daripada Allah. Itu merupakan kekuatan daripada Allah. Allah menggendaki kita beramal. Maka kita pun rendah diri ke Allah. Bertambah rendah diri lagi. Jadi orang beramal tak sombong. Jadi dia rasa sayang Allah. Allah bagi dia kekuatan untuk beramal. Dia rasa sayang Allah. Aku boleh semayang ni. Allahu Akbar. Tersentuh hati dia. Sebab apa? Dia rasa Allah bagi dia boleh semayang. Ada orang ada ilmu tinggi tapi tak semayang. Tahu tapi tak semayang. Dia, aku tak tahu sangat tapi aku semayang. Allah bagi. Yang pertama, suasana taat. Maka kita nak rasa sayang Allah, Allah bagi. Maka kita pun rendah diri kat dia. Makin bertambah tawaduk pada dia. Makin rasa memerlukan dia kan. Macam itulah. Ini tarbiyah. Duduk dalam tarbiyah nak rasa macam itu. Yang kedua, dalam suasana kita dapat nikmat. Dapat nikmat. Bila Allah bagi kita benda yang kita suka. Benda yang kita seronok dengan dia. Suka. Maka yang ni kita nak kena rasa juga sayang Allah pada kita. Dia bagi nikmat. Kita tak layak dapat nikmat. Allah bagi nikmat. Nak rasa Allah sayang. Nak tengok tu. Ni sayang Allah ni. Kasih sayang Allah ni. Bagi kita kekuatan. Bagi kita nikmat tadi. Maka kita pun syukur ke Allah. Yang tadi kita tunduk rendah diri ke Allah. Yang tadi kita rasa tawaduk pada Allah. Rendah diri. Makin kita rendah diri. Makin kita beramal sungguh-sungguh. Sebab Allah bagi kita taufik untuk beramal. Yang kedua. Bila Allah bagi nikmat. Sesuatu yang kita seronok. Makan, minum ke, harta ke, kerja ke, pangkat. Tak kira lah apa yang kita suka. Yang tak kahwin lagi boleh berkahwin ke. Jadi rasa seronok dengan nikmat yang Allah bagi tadi. Maka kita nak rasa ni sayang Allah, Allah bagi aku. Allah sayang kat aku ni, Allah bagi aku. Maka kita pun syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita baca zikir kat dia supaya kita nak tunjukkan kita
kita appreciate, kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah. Allah bagi nikmat kat kita. Kemudian yang ketiga, Allah SWT bagi balak pula kita. Bagi kesusahan. Bagi kepayahan, bagi sakit. Yang ni pun kita nak rasa sayang Allah juga. Apa sayang Allah? Kalau kita tak sakit, mungkin kita lalai. Kalau kita tak miskin, mungkin kita akan takbur, bongkak, sombong macam Qarun. Kalau kita tidak dibuang jawatan, kita berjawatan tinggi, mungkin jadi macam Firaun. Jadi Allah SWT sayang kat kita, dia bagi kita kan, kena buang kerja, dia bagi kat kita sakit, dia bagi kat kita balak, bencana. Maka kita merasai kasih sayang Allah. Dan macam mana kita rasa kasih sayang Allah tu? Allah nak angkatkan darjat kita. Nombor satu, bila Allah uji seorang beriman dengan kesusahan, Allah tentu nak ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik. Kita pun baik sangka dengan Allah. Allah nak bagi yang lebih baik. Sebab kita beriman pada dia. Sebab kita Islam. Kita beriman. Maka bila Allah bagi susah, Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita, sesuatu yang kita diambil daripada kita di dunia ni. Allah ambil kesihatan kita. Contohnya sakit kaki, sakit jantung, sakit tak kuat, kan? Ataupun kita kena kanser, kena sakit buah pinggang, kan? Terpaksa dialisis, kan? Setiap hari, 2 hari sekali kena dialisis. Buah pinggang rosak. Allah ambil buah pinggang kita tu. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan sayang daripada kita, kan? Supaya kita lebih dekat dengan dia. Kita lebih banyak berdoa kat dia. Kita lebih sensitif, hati kita lebih lembut. Kita rasa bahawa nikmat ini daripada Allah. Kita rasa dunia ni sementara. Kan? Allah nak gantikan dengan yang lebih baik. Daripada buah pinggang. Ataupun daripada jantung. Daripada kaki. Daripada mata. Apa sahaja. Apa sahaja. Jadi, nombor satu, dia rasa ini merupakan satu yang hikmah yang paling besar. Dia pun baik sangka. Nombor satu, baik sangka. Baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Jadi bila Allah bagi balak kat kita, kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun rasa ni sayang Allah ni. Allah nak tegur kita, nak bagi meningkat darjat kita. Bagi hapus dosa kita. Kita banyak dosa, Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak gantikan sesuatu yang lebih baik lagi. Ni semua ni benda-benda yang akan menyebabkan kita boleh bersabar. Maka lahirlah kesabaran. Allah bagi kita bencana, masalah. Allah bagi kita susah, kita boleh sabar. Kenapa? Ni sayang Allah ni. Kalau Allah tak sayang kita, Allah biarkan kita dengan dunia. Dunia ni apa sangat? Makan 2 pinggan. 2 pinggan lah tak boleh 10 pinggan. Mati kan. Pakai satu pakaian lah, 1 lapis. Tak boleh sampai 10 pakaian. Gila kan. Jadi maknanya kan, di dunia ni kan, Allah SWT tarik dunia daripada kita. Sebab Allah sayang pada kita. Kita rasa. Maka kita pun sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku redha. Ini suasana yang mendidik kita. Kemudian yang keempat, ialah apabila kita Allah izin tercebur pada maksiat. Tercebur pada maksiat. Jadi, tiba-tiba kita terlanjur buat maksiat. Kita tak nak, tapi tiba-tiba berlaku. Berlaku buat maksiat. Berlaku benda yang kita tak suka. Tapi kita buat juga. Tengok, melihat benda yang haram, mendengar benda yang haram. Hati kita ada dengki kat orang. Hati kita ada hasad kat orang. Ada maksiat, ada dosa. Maka kita pun rasa ini satu kasih sayang Allah. Allah ceburkan kita dalam dosa. Supaya apa? Supaya kita bertaubat pada dia. Kalau kita tidak bermaksiat, mana ada lahir perasaan nak menyesal? Lahir nak perasaan nak bertaubat pada dia. Sedangkan Allah sayang orang yang bertaubat. Orang yang menyesal dosanya, Allah sayang. Maka Allah bagi kita buat maksiat. Memang Allah bagi kita buat maksiat. Kan? Bukan kata Allah bagi maksiat sebab Allah suka maksiat. Tidak. Memang Allah bagi kita buat maksiat. Buat kesilapan, kesalahan, kelemahan. Tapi bila kita buat maksiat, tercebur dengan dosa, bukanlah kita terus buat dosa tu. Tapi kita nak rasa bahawa ini daripada Allah. Maka kita pun menyesal. Walaupun tu maksiat tu Allah izin berlaku, tapi sebenarnya kitalah yang lemah. Kitalah yang
mengikut hawa nafsu. Kita. Jadi kita pun menyesal. Maka kita pun merayu ke Allah. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, aku menyesal. Aku bertaubat. Ya Allah. Kita pun bertaubat pada Allah. Bila kita bertaubat pada Allah, Allah suka dengar taubat kita. Maka Allah memberikan kepada kita keampunan dia. Maka Allah tingkatkan darjat kita lagi. Orang yang beriman, yang telah berdosa dan bertaubat, Allah tingkatkan lagi darjat dia. Allah naikkan lagi darjat dia. Mungkin sebelum ni, dia Jannatul Na'im aja, contohnya. Maka Allah naikkan lagi sampai Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Jadi orang yang lemah buat dosa, bagaimana dia nak rasa sayang Allah? Dia bertaubat, ya Allah, tak patut aku buat dosa ni, tak patut aku buat lemah ni, tapi Allah izinkan. Allah yang izinkan. Tak patut ya Allah, tak patut. Aku salah ya Allah. Maka dia pun bertaubat, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Maka hati dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ada 4 suasana ni, semua itu menunjukkan kasih sayang Allah. Allah sayang kat kita. Itu suasana taat, suasana kita dapat nikmat, suasana kita dapat balak, suasana kita tercebur dengan dosa. Yang taat, kita rasa syukur ke Allah bagi taufik, kita rendah diri kat dia, kita minta tolong lagi kat dia supaya kita istiqamah kan. Yang nikmat, kita syukur kat dia. Yang balak bencana, kita sabar kat dia. Itu sayang Allah nak bagi kita sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang meningkatkan darjat kita, menghapuskan dosa kita. Kemudian yang akhir sekali, kita tercebur dengan dosa. Allah nak suruh kita bertaubat. Allah nak suruh kita menangis. Allah nak suruh kita menangis. Minta kat dia ampun. Allah nak suruh kita menangis. Sebab tu dia izinkan kita buat dosa. Allah izinkan kita buat dosa. Kitalah yang salah. Kitalah yang pilih buat dosa tu. Kita yang lemah. Tapi Allah izin. Bila Allah izin, maknanya Allah nak dengar kita istighfar. Betul ke kamu ni sayang ke aku? Kalau sayang, maka kita pun istighfar, kita pun bertaubat, kita pun baiki diri kita, tak buat dah dosa tu. Jadi makin meningkatlah kita punya darjat di sisi Allah. Lepas tu buat dosa lain pula, kita bertaubat, meningkat lagi. Meningkat lagi. Allah sayang pada kita, Allah nak bagi kita meningkat. Sebab kita manusia, kita bukan malaikat. Kita tidak akan dapat lari daripada kelemahan dan dosa. Memang ada kelemahan, ada dosa. Tak ada orang yang perfect, tak ada. Kan? Semua manusia dia ada kelemahan, ada kesilapan. Tapi bila dia bertaubat, Allah ampunkan dosa dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan, jangan kita berfikir nak buat maksiat. Kenapa? Kerana kita bimbang. Mungkin ketika kita buat maksiat, ketika itulah tarikh mati kita. Saat itulah saat kematian kita. Maka kita mendapat su'ul khatimah. Itu nombor 1 dengan maksiat. Yang kedua, sekiranya kita buat maksiat, jangan salahkan orang lain. Salahkan saka lah, salahkan mak ayah lah, salahkan orang lain. Salahkan kawan-kawan. Ni semua salah kawan-kawan aku, pengaruh aku. Tak. Bukan salah orang lain, salah diri sendiri. Allah bagi otak boleh berfikir, Allah bagi hati boleh merasa. Allah bagi iman untuk buat neraca, menimbang neraca. Tapi kita masih gagal. Maka salahkan diri sendiri, menyesal. Bertaubat kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah nak dengar taubat kita. Allah sayang kat kita. Kalau Allah tak sayang kat kita, dia tak ampunkan dosa kita. Tapi kalau kena Allah sayang pada kita, dia nak dengar taubat kita, maka kita pun menyesal sangat. Walaupun kita pun rasa sedih sangat dengan kelemahan kita, kita pun bertaubat pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Menangis-nangis. Merayu pada Allah. Ampunkanlah ya Allah. Kalau engkau tak ampunkan aku, maka sudah tentulah aku akan menjadi hina. Menjadi hina, menjadi tercela. Ampunkanlah ya Allah aku, ampunkanlah ya Allah. Maka Allah pun ampunkan kita. Dia sayang kat kita, dia ampunkan kita. Tapi kalau kita tak bertaubat, kita terus je buat maksiat sampai mati, maka itulah istidraj. Jadi kita kena tengok. Jadi maknanya kita melihat segala aspek yang datang dalam hidup kita, semua ada sayang Allah kat situ. Semua ada kasih Allah. Maka itulah surat cinta daripada Allah. Bila kita boleh beramal dan tawaduk, maka tawaduk itu surat daripada Allah. Bila kita boleh mendapat nikmat dan kita bersyukur, syukur tu surat Allah. Allah bagi kita. Maka kita double lagi syukur kita.
Kita syukur ke atas kemampuan kita bersyukur. Syukur ke atas nikmat. Boleh bersyukur tu adalah surat daripada Allah. Maka kita rasa syukur dengan kesyukuran yang telah kita buat tadi, dengan nikmat tadi tu. Double syukur. Maknanya kita tak akan boleh nak berterima kasih ke Allah. Tak boleh sebab Allah SWT segala-galanya. Kalau kita balak, kita sabar kan. Allah nak bagi satu yang lebih baik daripada yang kita hilang. Kalau kita apa namanya? Bermaksiat, kita taubat. Dan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai seorang hamba, jika Allah sayang kita, kan, maka dia akan memaniskannya. Maka sahabat bertanya, apa maksud memaniskan ya Rasulullah? Maka Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, dia akan memberikan petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajal. Allah akan bagi hidayah ketika nak mati. Allah akan bagi hidayah. Sehinggalah tetangganya akan meredainya. Sehingga orang sekitar akan reda dia. Bukan saja dia mati husnul khatimah. Orang sekitar semua sayang kat dia, reda kat dia. Dan kemudian atau ia akan berkata orang sekelilingnya ataupun orang sekitar dia. Jadi kelebihan orang yang buat apa yang saya sebut tadi, kan, bila Allah bagi kekuatan taat, dia rendah diri ke Allah. Dia mengaku taufik daripada Allah. Dia tak kata dia ni pandai, dia ni hebat, dia ni warak, dia takwa. Allah yang bagi taufik, rendah diri ke Allah. Bila Allah bagi nikmat, dia syukur. Bila Allah bagi balak, dia sabar. Bila Allah bagi maksiat, buat maksiat, dia tercebur dengan maksiat. Ialah kesilapan dia, kesalahan dia. Dia cebur dalam maksiat, dia pilih maksiat, dia bertaubat. Bila dia melakukan itu maknanya Allah SWT, orang tu Allah cinta. Orang sayang kat dia. Walaupun dia dalam keadaan apa pun, sentiasa kembali pada Allah. Maka Allah akan bagi sesuatu yang memaniskan dia. Apakah yang memaniskan itu ya Rasulullah? Allah akan bagi hidayah pada dia. Susah-susah, sakit, sakaratul maut, dia boleh dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Dia dapat husnul khatimah. Susah, sakit, dia boleh dapat mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malahan dia mati, semua orang sayang dia. Semua orang sedih. Semua orang sayang kat dia. Tidak ada orang pun yang nampak dia ni dia ni jahat dan sebagainya. Allah ampunkan dosa dia. Maka ini tanda Allah Taala sayang pada dia. Siapakah contoh manusia yang dicintai oleh Allah? Contoh-contoh. Contoh yang pertama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah satu ketika tu, wahyu terberhenti. 6 bulan. 6 bulan tak ada wahyu. Bayangkan 6 bulan tak ada wahyu. Kan? Maknanya bukan 1 hari, 2 hari, 6 bulan tak ada wahyu. Maka Rasulullah SAW sakit. Sakit Rasulullah. Rindu nak tunggu wahyu. Sakit. Dan Rasulullah takut. Takut apa? Kokotlah. Aku buat silap, kata Rasulullah. Kokotlah dia buat silap. Ada apa-apa yang Allah murka, Allah tak nak dah bagi wahyu. Tak nak bagi wahyu. Jadi Rasulullah takut masa tu. Kemudian tiba pula kabar orang-orang Quraisy. Tuhan kau dah tinggalkan kau Muhammad. Tuhan kau dah tinggalkan kau Muhammad. Tak ada wahyu dah. Tuhan kau dah tinggalkan kau. Orang Quraisy buat cakap macam tu. Jadi Rasulullah sakit, dah tak dapat wahyu ni. Kan? Kemudian Allah pun turunkan surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ila akhir. Kan? Surah Ad-Duha, kan? Demi waktu matahari, waktu duha, matahari di segala, kan? Dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, dan tidak pula dia benci kepada kamu. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi kamu. Dan kelak pasti Tuhan kamu akan memberikan kurnianya kepada kamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah dia mendapati kamu seorang anak yatim, lalu dia melindungi kamu. Jadi Allah pujuk, kan?
Allah nak bagi, kan? Allah sengaja ke tak sengaja 6 bulan tu? Sengaja. Sengaja. Kan? Allah boleh tak bagi sentiasa bagi wahyu? Boleh. Tapi Allah 6 bulan Allah bagi. Nabi tertunggu-tunggu. Bagi Nabi rasa rindu. Kan? Rindu. Nabi rindu sampai sakit. Sampai Nabi sakit. Kemudian Nabi bimbang. Aku ni dah ditinggalkan Allah ke? Kan? Aku ada buat salah apa-apa ke? Yang Allah SWT tak bagi wahyu ni. Nabi takut. Masa itulah. Kemudian orang Quraisy pula kata apa? Kata, Tuhan kau dah tinggalkan kau, Muhammad. Tuhan kau dah tinggalkan kau. Ejek-ejek pula. Kan? Maka bila Allah turunkan surah Ad-Duha. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala kan, tinggalkan Nabi. Bukan. Kan? Tidak meninggalkan kamu. Allah tak meninggalkan dia. Kan? Tidak pula benci kepada kamu. Bukan Allah benci. Allah sebut bukan tinggalkan. Bukan benci. Kan? Jadi tengok bagaimana surah ini dimulakan dengan Wad-Duha wal-laili iza saja. Demi waktu duha. Waktu duha ni waktu apa? Waktu yang tenang. Kalau kita ni orang pergi kerja kan sibuk. Waktu duha pukul 9 ke 10 kan dah tenang kan. Saya suka keluar pukul 9 ke 10. Pukul 10 lah selalunya. Kenapa? Sebab waktu duha tu jam dah tak ada. Kan dah tak ada jam, dah tenang. Kan jalan, bawa kita jalan pun mudah kan. Waktu duha. Jadi waktu yang tenang. Wal-laili iza saja, dan waktu malam yang sunyi. Malam yang sunyi, malam yang telah, bukan malam awal malam, malam yang dah mula sunyi. Kan? Maka Allah gambarkan dia bersumpah dengan waktu-waktu ketenangan. Ketika siang, waktu siang tenang, di waktu pagi, ketika malam yang menyelimuti dengan kesunyian tadi. Jadi Allah gambarkan bahawa masa-masa ketenangan tu Allah sebut, Allah firman tadi untuk menunjukkan supaya dia nak pujuk Rasul. Tenanglah, jangan risau, tenanglah, jangan takut. Macam itu kan. Jadi Nabi SAW pun rasa tenanglah. Wad-Duha. Sebab tu kalau kita rasa seperti ditinggalkan Allah, baca surah Ad-Duha. Saya selalu baca surah Ad-Duha bila saya rasa macam ada kelemahan, kesilapan mana-mana. Cuba baca. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Ya Allah. Situlah lebih kurang perasaan Nabi masa tu kan. Maka ketika itu, Allah pun berfirman, bukankah dia, itu Allah, mendapati kamu seorang yatim. Allah SWT menjadikan dia anak yatim piatu. Yatim piatu kan Nabi SAW. Lalu dia melindungi kamu. Dialah yang pelihara Nabi. Ketika yatim piatu, tak ada mak, tak ada ayah. Siapa yang jaga dia? Allah yang jaga kan. Kemudian dialah mendapati kamu seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapati kamu seorang yang kekurangan. Lalu dialah memberikan kecukupan. Jadi Allah gambarkan dalam surah ini bagaimana kamu tengah bingung. Bingung ni maknanya menunggu. Itu tadi dalam keadaan tertanya-tanya. Kenapa tak ada wahyu? Allah murka ke? Kenapa tak ada wahyu? Aku buat salah ke? Contohnya kan. Perasaan kita kan, kenapa lambat? Jadi Nabi sampai sakit. Rindu dengan wahyu Allah. Betul Allah pun beritahu kan. Akulah yang memberi perlindungan pada kamu. Sebagainya. Allah nak mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyunya. Jadi kita pun kadang-kadang kita rasa keseorangan. Kadang-kadang kita rasa kita ditinggalkan. Kita rasa diboikot. Kadang-kadang kita rasa orang tak faham kita. Kita cakap pun orang tak faham. Kita seorang-seorang kita je. Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Maka ketika itulah kita kembali pada Allah. Maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Macam mana Rasulullah SAW diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Al-Insyirah pula. Bukankah kami, setelah surah Duha tu turun pula surah Al-Insyirah. Bukankah kami telah melapangkan untuk kamu dadamu? Allah gambar, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami telah menghilangkan daripada kamu beban kamu. Allah sebut. Allah dah hilangkan beban kan.
yang memberatkan punggung kamu, yang memberatkan kita rasa berat dengan bebanan tadi, dan kami tinggikan kamu, bagi kamu sebutan namamu. Jadi Allah SWT menjadikan kita menjadikan kita yang tenang, tenang, baik. Setelah 1400 tahun dahulu, ramai orang datang ziarah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala penjuru untuk solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan penuh kesusahan, kepayahan, tapi akhirnya dakwah dia, perjuangan dia mendapat sambutan. Ada tanda Allah sayang. Contoh orang sayang, Allah sayang pada seseorang tu, dia buat susah-susah, akhirnya walaupun dah meninggal dunia, tapi ramai orang masih ikut ajaran dia, masih ikut terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita terima. Jadi itu tanda Allah sayang. Jadi kalau kita ni, katakan kita seorang cikgu mengajar, jadi kita dah habis mengajar dah anak murid dah lulus semua sekali, dia balik-balik, dia patah balik kan, dia ikut kita, dia hormat kita, dia raih kita kan, contoh kita cikgu kan. Itu tanda kita rasa satu yang besar kan. Jadi begitulah Rasulullah sayang Allah, sehingga walaupun dah meninggal dunia, dah wafat, tapi sampai sekarang manusia ramai mengikuti dia. Yang kedua, Khadijah. Khadijah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakaratul maut ni, tanda orang yang Allah sayang. Orang yang Allah pilih, disayang. Maka malaikat Jibril datang. Jadi Khadijah ni ketika dia nak mati, nak meninggal dunia, sakaratul maut, sakit mati tu, malaikat Jibril datang. Dan malaikat Jibril sebut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, Allah mengucapkan salam pada Khadijah." Subhanallah. Kalau kita bagi salam, ni Allah mengucapkan salam pada Khadijah. Ketika tu Khadijah tengah sakit. Sakit mati. Sakit nak mati. Datang Jibril, Allah SWT memberikan salam pada Khadijah. Memberikan salam, sejahtera, keselamatan pada Khadijah. Dan dia berkata kepadamu, "Wahai Muhammad." Kemudian beri berita gembira. Ini Jibril sebut, Jibril datang. Dia kata, beri berita gembira Khadijah dengan istana dari mutiara di syurga. Di sana tidak ada kegaduhan ataupun keletihan. Tak ada lagi dah gaduh-gaduh. Dan tidak ada lagi keletihan, tidak ada susah payah lah. Khadijah ni special, tuan-tuan, perempuan. Dia tolong Nabi daripada seorang yang kaya, business woman, jadi seorang miskin. Sampai nak meninggal tu dia kata, Ya Rasulullah, seandainya aku sedih sebab aku tak boleh nak tolong dah. Aku sedih bukan sebab nak mati, tapi aku dah tak boleh nak tolong dah suami aku ni, Rasulullah SAW. Dia kata, sekiranya aku mati ni, kalau tulang belulang aku ni boleh diguna, ya Rasulullah, boleh diguna untuk jual, ganti duit, sebagainya, ambillah tulang aku ni, ambillah. Sampai macam itu Khadijah. Pengorbanan ni kepada Rasulullah SAW. Sampai nak mati pun dia kata, ya Rasulullah, kalau tulang-tulang aku boleh dijual, kau ambillah, jual lah, supaya boleh bantu dakwah. Macam gitu. Mana tak Allah SWT sayang kat dia. Allah sayang pada Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Allah bagi salam kat dia. Dan kemudian Allah beritahu janji Allah. Beri kabar gembira pada Khadijah. Istana. Allah janjikan istana yang mutiara dengan syurganya, dengan tidak ada kegelisahan, tidak ada kegaduhan, tidak ada kesusahan, tidak ada keletihan. Disebut keletihan maknanya Khadijah ni sentiasa berkorban untuk suaminya sampai keletihan. Tapi dibuat juga, dikorban juga. Subhanallah, subhanallah. Ni orang yang disayangi oleh Allah. Perhatikanlah cinta itu. Sebentar lagi akan mati. Khadijah sebentar lagi akan mati. Maka dia akan melihat semua syurga itu. Lalu kenapakah malaikat Jibril daripada langit turun membawa berita itu? Kenapa malaikat turun? Walaupun Khadijah nak meninggal dah. Khadijah nak masuk dah alam akhirat. Nak masuk dalam syurga. Masuk syurga terus.
Masuk syurga terus. Nak masuk dalam syurga ni, maknanya Allah dah sebut dah akan pergi istana. Ya, tapi kenapa malaikat Jibril turun beritahu kepada Khadijah, janji Allah, salam daripada Allah, salam daripada Allah, kabar gembira dengan istana dan syurga. Kenapa? Kerana Allah nak menunjukkan bahawa dia mencintai Khadijah. Allah sayang kepada Khadijah, hambanya. Allah sayang pada hambanya yang sentiasa berkorban untuk suaminya, sentiasa berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad fi sabilillah. Jadi kita lihat bagaimana Allah SWT menunjukkan sayang dia pada hambanya. Khadijah sampai peringkat dia beritahu salam dia, kan? Maka Allah memuliakan hambanya, dan Allah memuliakan hambanya. Maka sampai hari ini, sampai sekarang, kita mengetahui kedudukan Khadijah, kedudukan orang yang dicintai oleh Allah. Kedudukan orang yang Allah sayang. Sampai peringkat Allah sampaikan salam sebelum mati. Ini orang yang Allah sayang, Allah nak muliakan, Allah sampaikan. Sampai kita tahu. Sampai kita hari ini rasa, ya Allah, hebatnya pengorbanan, perjuangan Khadijah, isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan mencintainya dengan cinta yang sangat-sangat. Sangat-sangat. Maka siapakah antara kita yang mahu mendapatkan cinta Allah itu? Jadi siapa? Siapa di antara kita nak dapat cinta Allah yang macam mana telah dapat pada Rasulullah SAW, pada Khadijah. Ini ada seorang lagi tuan-tuan, sikit lagi Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Ini kisah seorang sahabat. Dia mati syahid ketika peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud, maka dia pun mati. Salah seorang yang mati syahid. Uhud berapa orang mati? Siapa ingat? 70 orang meninggal dunia sahabat. Salah seorangnya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Maka ketika dia meninggal dunia, maka datanglah Jabir bin Abdullah, anak dia. Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhum. Anak laki-laki dia yang tercinta, yang sangat sayang pada ayah dia. Tapi dia nak tengok jenazah ayah dia. Maka sahabat-sahabat tak bagi. Sahabat-sahabat tak bagi. Kan? Anak dia nak tengok ayah dia mati ni, sahabat tak bagi, peluk dia tak bagi. Kenapa? Sebab rupa-rupanya kena cincang. Kan? Abdullah bin Haram kena cincang. Maka dia nak tengok ayah dia, tak boleh, tak boleh. Sahabat-sahabat tak sampai hati. Pegang, peluk, kan? Maka dia kata, biarkan aku nak tengok ayah aku nak tengok ayah aku. Maka dia kata, kau jangan larang aku, jangan larang anak dia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Maka Nabi pun berkata pada sahabat, biarlah dia tengok bapa dia, biarkan, bagi dia tengok ayah dia. Ayah dia kena cincang dalam keadaan yang mengerikan, kan, menyedihkan. Jadi anak nak tengok, sahabat-sahabat peluk, jangan bagi tengok. Nanti takut bimbang sedih, kan, tengok ayah. Kalau mati biasa tak apa, mati kena cincang. Akhirnya dia kata, aku nak tengok ayah aku. Anak dia sayang kat ayah dia. Lepas tu Rasulullah kata, biarkan. Maka dia pun melihat bapa dia dicincang oleh orang kafir. Maka dia kata, aku menangis. Dia pun ambil dia punya tangan dia tutup muka. Dia menangis tutup muka. Tak nak tengok, tak nak tunjukkan orang ni sedih. Dia menangis dengan wajah aku di tangan aku. Sehingga menjadi makcik aku Fatimah menangis. Makcik aku pun menangis. Tengok aku menangis, dia menangis. Sahabat-sahabat memang dah menangis. Maka Rasul SAW berkata, kau menangis ataupun kau tidak menangis, malaikat akan tetap menaunginya dengan sayap-sayapnya hinggalah kamu mengangkatnya. Jadi kata Rasulullah SAW, kamu menangis atau tak menangis, malaikat menaungi jenazah dia. Malaikat tutup jenazah dia, memuliakan jenazah Abdullah bin Haram. Kata Rasulullah SAW, engkau menangis tak? Allah memuliakan ni. Malaikat tutup jenazah
Abdullah bin Haram dengan sayap-sayapnya sehingga kita angkat dia. Nampak? Allah sayang pada dia. Maka kemudian Jabir pergi bersama dia kembali balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia menangis. Dia jumpa Rasulullah, dia menangis teringat ayah dia. Maka Nabi pun berkata, wahai Jabir, aku melihat kamu bersedih. Wahai Jabir, aku lihat kau sedih. Maka dia menjawab, bapa aku telah mati di perang Uhud. Sedangkan ia meninggalkan keluarganya dan hutang. Ada keluarga, ada hutang. Maka Rasul SAW pun berkata, mau tak aku beritakan kepada kamu apa yang bapa kamu jumpa sekarang? Mau tak aku ceritakan kepada kamu apa yang bapa kamu dapat sekarang? Maknanya dia bayangkan bapa dia ada hutang, tak bayar lagi. Ada keluarga, tanggungan. Kan, tentulah dia sedih. Bapaknya tentulah dalam keadaan susah hati, sedih. Kan? Dia menangis kerana bapak dia tu. Maka Rasul kata, mau tak aku ceritakan kau apa yang berlaku pada bapakmu sekarang ni? Maka baginda berkata, aku menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa berlaku pada ayahku sekarang? Maka baginda berkata, sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, tidaklah Allah berbicara pada seseorang pun kecuali dari balik tabir. Jadi bila Allah bercakap dengan seseorang, Allah bercakap di balik hijab, ada tabir. Dan dia telah berbicara dengan bapa kamu secara berdepan. Secara terang-terangan. Maksudnya Allah berbicara dengan apa ada secara terang-terangan, kata Rasul SAW, secara berdepan. Tanpa tabir, tanpa hijab. Maka Allah telah berfirman kepada ayah kamu. Kita jangan bayangkan macam manusia. Jangan bayangkan pula. Ini macam mana tu kita letakkan kepada kuasa Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah bercakap tanpa tabir, tanpa hijab kepada ayah dia, mulianya. Dan Allah sayangnya Abdullah bin Haram ni, dicincang. Jadi sahabat-sahabat mati juga. Sahabat-sahabat syahid juga. Tapi Abdullah ni dicincang. Maka Allah berfirman kepada ayahnya. Ayah kamu, kata Rasul SAW, wahai hambaku, berharaplah padaku, maka aku akan memberikan padamu. Letaklah harapan pada aku. Kita ni nak kena rasa, kita kena berharap pada Allah. Maka Allah akan bagi. Maka dia menjawab, ya Allah, hidupkanlah aku sehingga aku boleh mati lagi sekali di atas jalanmu. Jadi Allah kata, berharaplah. Nak minta apa? Kamu nak apa? Jadi kuah bahasa kita. Dia kata, ya Allah, hidupkan aku supaya aku boleh mati sekali lagi, kena cincang sekali lagi di atas jalanmu itu. Maka Allah pun berfirman, telah datang ketetapan daripada aku bahawa mereka yang mati tidak boleh dikembalikan sehinggalah hari berbangkit. Allah tetapkan tak boleh. Lalu dia berkata, ya Allah, sampaikan pada orang sesudahku. Sampaikanlah apa yang berlaku ni pada orang sesudahku. Maka Allah pun menurunkan satu ayat. Kerana menghormati permintaan seorang hamba dari hamba-hamba ini, maka Allah turunkan satu ayat, satu Allah turunkan wahyu sebab permintaan Abdullah bin Haram. Apa ayatnya? Dalam surah Al-Imran ayat 169, 170. Sekali-kali janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Jangan kamu mengira orang yang syahid itu mati. Ini Allah turunkan ayat ni, wahyu ni turun sebabnya Abdullah bin Haram minta beritahu keadaan aku ni kepada anak-anak aku, keluarga aku. Tengok aku kena cincang. Beritahulah. Maka Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang Allah muliakan, orang yang Allah sayang. Sekali-kali janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Janganlah kamu kira orang yang syahid itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tertinggal di belakang, yang belum menyusul mereka itu. Dia seronok sebab sekejap lagi anak nak datang, kejap lagi isteri datang, akan menyusul datang.
Bahkan bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Apa? Allah beritahu keadaan orang yang syahid tu sebab sayang daripada Abdullah bin Haram. Minta pada Allah, ya Allah, beritahulah keadaan aku. Anak aku sedih, keluarga aku sedih, aku dah tak ada. Maka Allah turunkan wahyu. Masih hidup, dapat rezeki, bergembira, jangan kamu sedih. Ini contoh-contoh indah sayang Allah pada hamba-Nya. Maka adakah kita nak mencapai kedudukan ini? Kedudukan yang special ni. Allah sayang pada kita. Tidaklah kita di syurga kecuali Allah akan bercakap-cakap dengan kita. Kalau kita masuk syurga, Allah redha kita, maka Allah akan berbual-bual dengan kita. Wahai fulan, aku redha kepada kamu. Lalu apakah kamu redha kepada aku? Maka inilah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dunia. Tidak akan dikatakan pada anda di dunia, tapi cukuplah bagi kita cinta yang akan dikatakan di syurga nanti pada Allah secara langsung. Kita nak cakap dengan Allah, bukan kita boleh jumpa Allah, kan? Bukan kita boleh temu dengan Allah kat dunia ni. Tapi sayang tu, cinta pada Allah tu, sayang pada Allah itulah ucapan yang kita boleh sebut pada Allah. Ya Allah, aku redha pada Engkau. Ya Allah, aku redha pada Engkau. Ini ucapan. Dan kita akan cakap nanti di hadapan Allah di dalam syurga. Bila kita mendapat rahmat Allah, mendapat redha Allah, kita akan bercakap dengan Allah di hadapan secara langsung. Yang ini digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ataupun Allah berkata, berharaplah wahai hambaku, berharaplah wahai hambaku, dan berkeinginlah, doalah seperti apa yang Allah sebut kepada Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Pada Abdullah bin Haram, Allah cakap, apa kamu nak? Apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu inginkan? Maka Allah kata, aku nak hidup semula ya Allah, supaya aku boleh mati lagi di atas jalanmu. Boleh kena cincang lagi, boleh mati lagi. Aku nak hidup semula ya Allah. Maka Allah kata, aku dah tetapkan, semua yang dah mati tak boleh kembali. Itu peraturan Allah, sunnah Allah, tak boleh. Ya Allah, kalau gitu engkau ceritalah kisah aku di sini kepada anak-anak aku, kepada keluarga aku, pada orang yang selepas aku ini. Maka Allah pun turunkan ayat tadi. Tidaklah orang yang mati syahid itu mati, malahan mereka hidup dan mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan gembira, dalam keadaan menunggu orang-orang yang sesudahnya datang. Rindu nak jumpa anak dia, isteri dia, keluarga dia, sahabat-sahabat dia. Maka kita lihat Allah SWT memuliakan Abdullah bin Haram. Maka Allah pun menceritakan keadaan Abdullah bin Haram dalam syurga. Sampai hari ini kita tahu keadaan Abdullah bin Haram. Dan mereka yang syahid fi sabilillah tidak mati. Mereka hidup dalam nikmat, dalam rezeki Allah. Kenapa? Sebab Allah sayang pada mereka. Allah sayang pada mereka, dia cerita. Walaupun sebenarnya kan dia dah mati, dah tidak ada apa-apa, tapi Allah cerita supaya orang-orang tahu keadaan dia, supaya tak risau, anak-anak tak risau, isteri tak risau. Oh, rupa-rupanya dia dengan Allah. Maka mereka masing-masing berusaha untuk nak mencontohi ayah dia, terus berjuang bersama-sama dengan rindu kepada Allah. Maka Allah menyeru kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu, ini dalam satu hadis yang lain, kan? Ubay bin Ka'ab juga mendapat satu seruan daripada Allah. Allah SWT menyeru pada dia. Dia berkata, pergi dan masuklah syurga, wahai hamba-Ku. Masuklah dalam syurga, Ubay bin Ka'ab. Maka sahabat-sahabat di dunia ini, jika sahabat telah mendapat perkara dunia, maka orang yang taat mencintai Allah di dunia, meskipun sedikit, mereka akan mendapat cinta di syurga. Jadi kalau kita cinta Allah kat dunia ni, kita sayang ke Allah kat dunia ni, insya-Allah Allah akan bagi kita sayang ke Allah di akhirat. Kalau kat dunia ni kita tak sayang Allah, kita tak kisah ke Allah, kita pandang ringan, kan, maka kat akhirat kita tak boleh nak sayang Allah. Allah tak bagi. Kita nak sayang pun dah terlambat. Jadi sinilah, ni sahabat-sahabat tunjuk contoh pada kita. Yang sampai di manakah cinta Allah, cinta kita kepada Allah. Sampai mana cinta Allah kepada kita. Jadi cinta yang paling indah,
yang boleh didapatkan oleh seseorang ialah cinta Allah. Jadi kita nak kena beriman pada dia, nak kena berusaha, beramal, kenal Allah, sebab Allah sayang kepada orang yang beriman. Jadi cinta yang dimiliki oleh manusia itu terdapat dalam zikir mereka, terdapat dalam solat mereka, terdapat dalam majlis ilmu mereka. Jadi kita masuk majlis ilmu, kita berzikir, baca Quran, ini sayang, tanda sayang pada Allah sebenarnya. Sebab tu kita nak rasa sayang pada Allah bila kita beramal. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat yang akan berpusing-pusing di jalan-jalan untuk mencari majlis zikir contohnya. Maka jika mereka menemukan kaum yang mengingati Allah, yang berzikir kepada Allah, mengingati Allah, yang berada majlis ilmu, maka mereka akan datang mengelilingi majlis itu. Kemarilah dan pergilah kamu kepada keperluan kamu. Pergilah kamu kepada keperluan kamu. Maka mereka menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka dari bumi hingga ke langit. Ini majlis ilmu ni, ada malaikat mengelilingi kita ni. Ada malaikat mengelilingi kita, kita tak perasan. Maka malaikat mendoakan kita. Dikeliling ke atas langit. Kita tak nampak. Tapi Nabi sebut ada. Bila majlis ilmu ada. Walaupun kita duduk di merata tempat. Kan? Ada majlis ilmu. Duduk keliling. Maka dia akan Allah ampunkan. Dalam satu hadis yang panjang. Saya nak habiskan hadis panjang ni. InsyaAllah. Ada dua hadis ni. Allah bertanya kepada malaikat. Tuan-tuan, puan-puan, tengok ni. Ni hadis. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Sahih. Bagaimana kamu melihat hamba aku? Allah tanya. Bagaimana kamu melihat Nur Azman? Bagaimana kamu melihat Fulan bin Fulan? Bagaimana kamu melihat hamba-Ku? Allah Maha mengetahui. Tapi Allah nak menunjukkan. Allah nak menunjukkan kepada kita. Maka malaikat menjawab. Kami mendapati mereka sedang memuji-Mu, Ya Allah. Mereka sedang bertasbih kepada-Mu, Ya Allah. Mereka sedang memuliakan-Mu, Ya Allah. Kemudian Allah pun bertanya. Apakah mereka melihat aku? Mereka nampak aku ke? Mereka bertasbih, bermuji Allah, memuliakan Allah. Maka malaikat jawab, tidak Ya Allah. Mereka tidak melihat kamu. Maka Allah pun bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau mereka melihat aku? Maksudnya kalau mereka nampak. Maka malaikat menjawab, jika mereka melihat aku, melihat-Mu Ya Allah, mereka akan semakin hebat dalam ibadah, semakin lebih memuji-Mu, semakin lebih bertasbih kepada-Mu. Maka Allah pun bertanya, apa yang kau minta? Apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, syurga. Mereka nak syurga, Ya Allah. Maka Allah pun berfirman, apakah mereka melihat syurga? Maka malaikat kata, tidak Ya Allah. Mereka tidak melihat syurga. Bagaimana kalau mereka melihat syurga? Maka malaikat menjawab, jika mereka melihat syurga, maka mereka akan semakin menginginkannya, semakin meminta, semakin mencintainya. Maka Allah berfirman, lalu daripada apa yang mereka berlindung? Mereka berlindung daripada apa? Maka malaikat menjawab, dari neraka. Maka dia bertanya, Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Maka malaikat menjawab, tidak Ya Allah, tidak, mereka tak melihat neraka. Maka Allah bertanya, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Maka malaikat menjawab, jika mereka melihat neraka, mereka akan semakin lari, semakin takut. Lalu Allah berfirman. Ini hadis sahih tuan-tuan Bukhari Muslim. Allah alamin. Aku bersaksi pada kamu, malaikat. Wahai malaikat, malaikatku, aku telah mengampunkan dosa mereka. Ini cinta Allah. Inilah cinta Allah pada kita. Kita beramal, kita bertasbih, kita memuliakan Allah, kita melakukan apa yang kita buat hari ini, tapi kita tak nampak Allah. Kita tak nampak Allah. Kita tak nampak syurga, tak nampak neraka. Tapi kita buat. Maka aku bersaksi, kata Allah. Aku bersaksi pada kamu, wahai malaikat, aku telah mengampunkan dosa mereka. Maka saudara-saudara, tuan-tuan, perempuan yang dicintai Allah, maka pada petang ini
Marilah sama-sama kita bersandar kepada Allah. Kita bersandar pada Allah. Seperti kata-kata para ulama kita. Saya bacakan kata-kata ulama. Apa kata para ulama kita? Janganlah kau merasa bosan berdiri di pintu Allah, meskipun kau diusir. Kalau kau kembali buat maksiat, jangan merasa bosan berdiri di pintu Allah. Jangan kau putus asa beralasan, meskipun kau ditolak, doa tak dimabulkan. Dan jika pintu dibuka, bagi yang diterima, masuklah. Kalau pintu terbuka, masuklah. Walaupun kau tak diundang, masuklah, pergilah pada Allah. Lalu bentangkan kedua tanganmu, angkat tangan. Lalu katakanlah pada Allah, Ya Allah, kasihanlah aku. Ya Allah, kasihanlah aku. Ya Allah, bersedekahlah pada aku. Wahai Zat yang paling pengasih. Wahai Zat yang paling pengasih. Allah tutup pintu dia. Allah tak ampunkan dosa kita. Allah tak ajak kita pergi kepada rahmat dia. Jangan putus asa. Pergi. Menghadap Allah. Minta ampun ke Allah. Kerana Allah Maha Pengasih. Dan Allah tidak akan mensia-siakan kita. Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit daripada apa yang saya cuba bentangkan di bawah tajuk bahawa Allah amat sayang pada kita. Allah amat sayang pada kita. Jadi kita ni nak kena rasalah Allah sayang kita, kan. Dan Allah sayang kepada orang beriman, pada orang Islam. Jadi kita nak kena sayanglah orang beriman, orang Islam. Jangan gaduh-gaduh. Dengan orang beriman jangan gaduh-gaduh, jangan tuduh-tuduh. Jangan rasa diri kita hebat, diri kita besar, jangan. Jangan ngumpat-ngumpat, jangan fitnah-fitnah orang beriman, jangan. Sebab Allah sayang kat dia. Kalau kita ngumpat-ngumpat orang, ulama-ulama dulu yang dah mati, jangan kita kutuk-kutuk. Kan, kita kutuk-kutuk ulama-ulama yang dah mati, yang dah meninggal dunia. Allah sayang kat mereka. Jangan kita perkecilkan orang Islam ni, jangan. Sebab Allah sayang. Bila dia ada iman, bila ada Islam, Allah sayang. Jangan kita kutuk dia, jangan ngumpat dia, jangan fitnah dia. Sebab kita bimbang bila Allah murka pada kita, Allah tinggalkan kita. Jadi kita nak kena baiki diri kita, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita sambung tajuk yang seterusnya, iaitu kita nak kena cinta pada Allah. Seorang hamba cinta ke Allah. Sebelum ni yang 2-3 hari ni kita bincang Allah cinta kat kita. Allah sangat sayang cinta kat kita. Sekarang ni kita bincang pula hamba cinta Allah macam mana. Kita nak cinta Allah macam mana? Macam mana nak buat? Macam nak buat? Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk beristiqamah. Mudah-mudahan Allah habiskan kita, hapuskan kita dari dunia ini, tinggalkan dunia ini dalam keadaan kita husnul khatimah. Jadi sebenarnya bukan kita dihapuskan, tapi kita meninggalkan dunia ni. Daripada dunia yang fana ni, kita dengan husnul khatimah kita minta pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa anjil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. InsyaAllah tuan-tuan tolong sampaikanlah pada orang lain, kokot ada barakahnya, ada rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.